Pasal sekarang kita di Malaysia dah mula ada orang mula baca nas-nas tentang kita kena taat mutlak dan masakan macam tu lah. Nabi banyak cara. Nabi nak supaya pemerintah ini ada check and balance. Ini politik dalam Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berucap di atas mimbar. Dia kata al-malu maluna wal fai'u fai'una faman hala bainana wa bainahu hakamnahu ila Allah bi asyafina. Harta kami, rampasan harta negara ni kami punya. Siapa halang harta negara ni daripada kami ambil, Muawiyah masa tu dia khalifah, kami akan hukum dia dengan pedang-pedang kami. Dia berucap atas mimbar, dia riwayat At-Tabarani. Lepas tu dia turun. Lama dia turun. Jumaat berikutnya dia kata benda yang sama. Dia turun, tak ada siapa kata apa. Jumaat yang ketiga dia kata bangun satu orang. Dia bangun satu orang, dia kata harta ni harta Allah dan harta orang kaum muslimin. Pasal kau kata harta kau? Dia bangkang Muawiyah. Dan Muawiyah turun daripada mimbar. Dan Muawiyah pergi kepada dia. Muawiyah peluk dia. Orang tu ingat Muawiyah nak hantam dia lah. Muawiyah kata, terima kasih. Sebab dia kata, aku dengar Nabi kata, sayakunu ba'di a'immah yatakallamuna wa la yuraddu alaihim innahum yataqahamuna fin nari kama tataqahamul qiradah. Akan berlaku selepas daripada aku ini pemimpin-pemimpin yang mana kalau dia cakap takkan ada rakyat yang bangkang dia, tak berani. Mereka itu akan terloncat-loncat dalam neraka seperti mana terloncat-loncatnya kera. Muawiyah kata, aku dah ingat aku masuk dah. Sebaik hal tu selamatkan. Tapi saya nak ceritanya idea sekarang di Malaysia macam ada kumpulan kata tak boleh kritik pemimpin dan seumpamanya. Idea ini tak dikenali oleh salaf. Apabila Umar bin Khattab bangun, dia kata as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Rakyat Salman Al-Farisi kata la sam'ata wa la ta'ah, tak ada dengar, tak ada taat. Umar kata mahlan ya Salman, kenapa wahai Salman? Dia kata, aku tengok kau bagi pada rakyatmu seorang sehelai kain daripada Yaman, tapi kenapa kau ambil 2 helai? Omar suruh anaknya Abdullah bangun dan berikan penjelasan. Dia beritahu bahawasanya bahagian yang bapak aku tu, bahagian yang bapak aku dapat lagi satu tu, bahagian aku bagikan dia. Sebab bapak aku tinggi, amalan tinggi. Dikatakan dalam sirah, kalau sekiranya dia berjalan nampak macam dia kelihatan macam dia naik kuda, dia tinggi daripada orang lain. Jadi aku bagi bahagian. Bila okey, kata Salman, al-an as-sam'u wa ta'ah, sekarang kita dengar dan kita taat. Artinya idea mengkritik pemimpin, berlaku public inquiry apabila berlaku kesalahan, dibuat oleh para sahabat. Sehingga Al-Imam Tabari apabila dia cerita, sebab dalam Sa'ad bin Abi Waqqas, dia gubernur di Iraq, lalu orang mengadu kepada Umar, kata dia tak bagus. Umar hantar Muhammad bin Maslamah pergi daripada satu masjid ke satu masjid, bawa Sa'ad bin Abi Waqqas wakil khalifah. Apa pendapat kalian tentang ni gubernur ni? Masjid kita bagus, dia gubernur yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang yang dijamin syurga. Tapi sajalah puak-puak tu dah tak kata kat dia. Pergi dari satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid, sehingga ke masjid Bani Ams. Ada seorang yang bernama Qatadah, Usamah bin Qatadah. Dia bangun dan dia bercakap, dia kata la yaghzu bil ghazwiyah wa la yaqsimu bis sawiyah. Banyak kata dia tak bahagi, tak sertai peperangan, tak bahagi dengan adil, tak berhukum, macam-macam. Dia petikai.
Sehinggalah Sa'ad doa pada dia, sehingga dia antara orang yang kena bala berdoa tu. Tapi Al-Imam Tabari sebut walam yakun al-amru bisirri min sya'nihim yawma idin. Bukanlah cara ketika itu apabila nak petikaikan pemerintah secara diam-diam pergi bisik, tapi sebaliknya berdiri di khalayak ramai dan ditanya pendapat rakyat. Cuma ada dua benda. Kita juga akan tengok hadis Nabi. Nabi kata man arada an yansahadha sultanin fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang nak nasihatkan pemerintah jangan terang-terang. Falyakhlu bihi, Nabi kata. Falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bihi. Pegang tangan dia dan bersendirian dengan dia. Boleh? Saya kata hadis ni disebut Ibnu Abi Asim. Ya, itu salah satu panduan Nabi, tetapi itu dilaksanakan bagi urusan peribadi. Pemimpin kita, bini dia tak pakai tudung, katakanlah, takkanlah kita hadirin dan hadirat sekalian, tengok bini dia tak pakai tudung. Tak boleh lah, saya tak setuju lah. Itu urusan peribadi, you pergi you cakap kat dia. Tapi kalau membabitkan urusan juta-juta, ratus-ratus juta harta negara dan harta kita, harta awam, ini urusan awam, bukan urusan peribadi. Dan salah satu benda yang Islam suntik, dan saya sebut dalam beberapa ceramah saya suntik bagi umat ini, ialah perasaan sensitif melihat ada orang yang ditindas. Kalau kita tak sampai ke peringkat itu, politik kita tak kuat. Sebab tu tuan-tuan, saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, supaya saya mengakhiri sesi ini sebelum buka soal jawab. Apabila Nabi tanya sahabat yang pergi ke Habasyah, Abyssinia, Ethiopia, Nabi kata ala tuhaddithuni bi a'ajibil lati ra'aitum bi ardi Habasyah. Takkah kamu mau cerita pada aku benda pelik yang kamu tengok di Habasyah? Nabi dia punya leadership hebat kan. Sahabat balik, sahabat yang hijrah yang pertama ke Habasyah untuk mengelakkan kezaliman, duduk di sana di bawah Najasyi tadi. Apabila dah menang di Madinah, ramai yang dah balik. Dan bila balik, Nabi juga kumpulkan wakil-wakil yang balik daripada Habasyah. Nabi kata, apa benda pelik yang kamu tengok kat Habasyah? Dalam riwayat tu kata seorang pemuda, dia kata kepada Nabi, antara benda pelik yang dia tengok, dia kata, Ummu Salamah ada juga cerita benda pelik yang dia tengok ialah ukiran di gereja-gereja Habasyah. Tapi dia ni cerita benda pelik dia tengok, bainama nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajizi rahabinihim. Ketika kami duduk, tiba-tiba lalu seorang perempuan tua di kalangan rahib mereka yang ada di kalangan perempuan tua daripada orang-orang mereka di Habasyah itu. Jadi orang perempuan tua ni lalu tiba-tiba datang satu orang pemuda, fa wada'a yadahu ala katifiha thumma dafa'aha. Pemuda ni tak, Nabi kata hari itu kata dia lalu, perempuan ni dia lalu dan tahmilu ala ra'siha qullatan minal ma', dia bawa air di dalam tembikar atas kepala dia. Lepas tu datang satu orang pemuda, dia letak tangan atas bau ni, dia tolak, dia jatuh. Bila dia jatuh, pecah dia punya tembikar. Dia bangun, faltafatat ilaihi, dia bangun dan dia tengok kat pemuda orang tua ni, dan dia kata, ya Ghudar, wahai pengkhianat, idza wada'a Allahul kursiyya wa jama'al awwalina wal akhirin wa takallamat al aidi wa arjul bima kanu yaksibun fasata'lam
amraka wa amri indahu ghada. Dia kata, bila Allah meletakkan kursinya dan menghimpunkan yang makhluk yang terdahulu dan yang kemudian, dan bercakaplah tangan dan kaki di atas apa yang mereka lakukan, kau akan tahu di mana tempatmu dan tempat aku nanti di sisi Allah. Sebab dia tak ada nak lawan. Nabi kata sadaqah, sadaqah. Nabi kata betul, betul. Nabi kata, wa kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min shadidihim. Bagaimana mungkin Allah memuliakan satu umat yang tak menghalang orang kuat menindas orang lemah? Nabi bagi satu kaedah, suatu umat yang tak menghalang orang kuat tindas orang lemah tidak akan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana nak menghalang penindasan? Macam-macam cara. Zaman berubah. Sebab tu ada orang kata tak boleh demonstrasi ke apa. Saya kata ini semua ialah kaedah. Selagi negara tidak dimusnahkan, harta awam tidak dimusnahkan, darah tidak ditumpahkan, kalau ia boleh berfungsi menghalang orang kuat menindas orang lemah, maka ia sesuatu yang baik. Puluhan tahun rakyat Mesir membiarkan orang kuat menindas orang lemah. Gas Mesir, khazanah terusan Suez, harta Mesir, kesemuanya hanya dibolot oleh keluarga Mubarak dan kroni-kroni. Tak dapat ditumbangkan hanya melalui, tetapi dengan Facebook, dengan demonstrasi, mereka berjaya menukar presiden yang dipilih secara yang lebih adil. Bagaimana mungkin manusia nak menyatakan itu sesuatu yang haram di sisi Tuhan? Yang peliknya, sebahagian ulama yang mengharamkan orang keluar merasa meluahkan bantahan, bukan bawa senjata pun, keluar pergi duduk tepi jalan je, tidak pula bersuara lantang ketika pembesar-pembesar memunggah harta-harta negara bersendirian. Maka politik mesti dipahami pada dimensi yang betul, bagaimana menegakkan kemaslahatan dalam. Wallahu ta'ala alam.